Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini Kak Noh tak masak. Kak Noh hanya nak bersihkan belakang rumah Kak Noh sebab 9 hari lagi untuk raya. Jadi Kak Noh nak bersihkan belakang rumah Kak Noh ni dan bersihkan segala tanaman yang Kak Noh tanam dekat belakang ni. Untuk mari kita lihat dan cara Kak Noh bersihkan belakang rumah Kak Noh. Ini semua tanaman yang Kak Noh tanam. Ini bayam Brazil, pegaga, anak cili, dan ini adalah pudina. Kak Noh tanam semua daripada bekas-bekas yang terbuang lah. Kak Noh jadikan pasu. Di sana pun ada juga. Di sana pun ada yang Kak Noh tanam. Jadi kita nak bersihkan kawasan ni lah. Kawasan semua ni, belakang ni yang dari bising rumput. Dan kita bersihkan semua ni lah. Ini ada satu batang pokok durian yang Kak Noh tanam. Kita membersihkan apa yang diperlukan ya.
tanaman Kak No. Cili, ya ini kunyit. Ini pokok kunyit. Kunyit. Cili, ini kunyit. Ini semua tanaman Kak No. Ini cekur, pudina. Ini dalam tungnya kunyit. Ini cili. Ini kangkung. Dalam bekas kecil-kecil ini semua adalah pokok ketumbar yang Kak tanam dalam bekas itu. Ini adalah pegagi Kak No. Ini pegagi Kak No. Ini semua kebun yang Kak No sediakan untuk suku-suku di dekat rumah. Ya, semua tanaman yang Kak No tanam sudah bersihkan. Alhamdulillah. Ini belakang juga Kak No bersihkan. Ini pokok merunggai. Ini Kak No tanam. Pokok merunggai ada 2 pokok. Ini betik. Kak No suka makan daun betik. Ini satu lagi pokok merunggai. Dan bawah ni ada nanas. Inilah kebun kecil Kak No yang seadanya. Alhamdulillah, ni kawasan ini dah No bersihkan. Rumah yang Kak No bersihkan tadi adalah rumah kucing Kak No yang warna putih tu. Itu rumah dia. Malam dia memang tidur di luar. Kak No tak lagi dia tidur dalam rumah sebab takut dia terkencing. Nama kucing ni adalah Arnab kerana dia berwarna putih. Inilah dia hari ni Kak No membersihkan belakang Kak No dan kebun Kak No.
durian Kak Noh. Pokok durian ni Kak Noh tanam lebih kurang 4 tahun yang lalu. Ni durian metong, durian yang terendah tu. Tengok tapi setakat belum berbuah, tapi alhamdulillah pokoknya subur, hijau. Itulah dia tadi aktiviti Kak Noh hari ni, membersihkan belakang rumah dan membersihkan semua tanaman Kak Noh. Minta maaf suara Kak Noh ni slow sikit sebab jiran-jiran masih tidur. Tak baiklah kita cakap kuat-kuat kan. Jadi kita jumpa di lain video. Kita berehat dulu. Kita jumpa lagi. Okey, kita sambung kali ke kerja mengemas kat belakang ni. Kak Noh nak ambil lagi rumput yang belum diambil tadi tu. Mari. Okey, sekarang kita nak basuh belakang ni dan siram pokok. Sekarang Kak Noh nak basuh belakang ni dan membersihkan rumah kucing Kak Noh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh baru esok nak raya kan. Hari ni Kak Noh baru nak mula masak. Antara juadah yang Kak Noh akan masak, sekarang salah satunya adalah sekarang ni Kak Noh nak masak kari kambing. Kari kita tengok bahan-bahannya. Kuali ni dah panas. Mari kita tengok bahan-bahannya, cara masaknya ya. Ini bahan-bahan rempah rencah yang kita nak guna untuk memasak. Bawang merah, bawang putih, halia. Ini yang Kak Noh rempah karinya. Ini rempah kari 2 paket sebab lepas tu ni serai dalam 10 batang, bawang putih, bawang merah yang ini yang dihiris, yang di blender pun ada, yang dihiris pun ada. Kak Noh pakai rempah yang simple aja, ada kayu manis dengan bunga lawang aja sebab tak nak pakai rempah banyak sangat. Resepi ni daripada resepi mak mertua Kak Noh lah. Mari kita tengok cara masak dan macam mana cara masaknya ya. Ini bahannya yang selain daripada rempah tadi, ini daging kambing dan ini tomato lah. Mari kita mula masak ya. Okey, ini bahan yang kita tahu, daun kari, serai, bunga lawang dengan kayu manis dan bawang putih, bawang merah ya. Ini dulu. Ini Kak Noh memang guna 2 ini bawang yang digoreng dengan bawang yang dihiris dengan bawang yang di blender ya. Jadi lagi manis. Resipi kari kambing ni Kak Noh belajar daripada mak mertua Kak Noh lah. Sebab mak mertua Kak Noh orang India, jadi dia kari dia orang memang power lah kata orang. Kita tumis sampai naik bau dulu. Kita besarkan api. Kita masukkan bahan yang di blender tadi. Ini halia. Ini halia ya, jangan banyak nanti dia rasa pahit. Ini bawang putih. Bawang merah ni kita letak banyak biar manis. Ini bawang merah. Okey, kita tumis ni sampai naik bau. Baru kita letakkan air, baru kita letak rempah ya. Itulah. Tunggu rempah kita masak garing, kita potong dulu tomato ni. Masak kari kambing yang ni memang banyak pakai tomato ya. Mak mertua Kak Noh aja. Kalau masak kambing kena banyak tomato. Dia akan neutralize bau kambing tu sedikit. Dia tak adalah bau sangat kambing tu. Dia akan lebih sedap lah. Memang kambing dengan tomato ni sesuai. Memang Kak Noh akan pakai banyak. Kambing Kak Noh dalam 4 kilo. Jadi tomato ni lebih kurang 2 kilo lebih lah. Kita potong sampai habis ya. Okey, ni Kak Noh dah, bawangnya dah wangi, dah mula garing. Kak Noh letak air. Kita tunggu dia mendidih, nanti baru kita letak rempah seperti biasa ya. Ini dah mendidih, kita letak rempah. Jenama rempah tu terserah lah ya, nak pakai jenama apa. Kak Noh biasa jenama ni. Yang ni ekstra pedas. Jadi memang agak pedas sikit lah. Letak dalam 1,5 paket lah. Minta maaf ya sebab ada bunyi. Kebetulan sebab Kak Noh masak di belakang, belakang rumah, belakang sikit dari ruang tamu Kak Noh. Jadi dia ada bunyi mesin. Kebetulan Kak Noh tengah masuk kain, jadi ada bunyi sikit ya. Minta maaf ya. Malam-malam raya ni kita sibuk sikit lah. Sekarang ni kita letak tomato kita. Ini antara menu raya Kak Noh besok. Salah satunya nanti ada Kak Noh masak nasi oren. Kak Noh akan buat nasi oren dan ada jelatah jugalah. Selain ada kuku yang lain. Ini menu utama untuk keluarga Kak Noh lah. Ini kita tunggu sampai dia rempahnya mendidih sikit, baru kita letak kambing ya. Ni rempah kita dah naik minyak, nampak cantik kan.
Ye, Kak Noh nak letak kambing ya. Minta maaf lah sebab Kak Noh seorang, jadi agak payah sikit. Anak kami tengah buat kerja lain. Kita letak daging dulu ya. Ni kita dah letak daging kambing. Setiap tahun rumah Kak Noh kalau raya memang daging kambing adalah kegemarannya lah. Daging kambing menu utama. Kawan-kawan kat kampung pun suka kalau mereka akan tanya kalau Kak Noh masak kambing tak untuk tahun hari raya tu. Tahun ni Kak Noh masak, tapi yang sedihnya tak dapat nak. Orang kata menjamu kawan-kawan dan sahabat yang ada kat kampung lah. Tapi tak apalah, yang penting kita semua selamat. Dan kita berdoa mudah-mudahan segala apa yang berlaku ni cepat berlalu. Ni kita dah masak. Jadi kita tunggu dia mendidih lagi. Kita tunggu dia sampai air kambing tu keluar lah. Okay, ni dah air kambing ni dah keluarkan air. Kita letak perasa lah. Tapi belum masak lagi ya. Yang ni belum masak. Masih ada lama sikit lagi lah. Kita nak bagi empuk lagi kambingnya. Nak letak perasa dulu. Garam dan perasa lah. Dan Kak Noh tambah air supaya kita nak bagi lembut lagi. Nanti kuah kambing ni akan kering lah. Dia akan kering. Ni kita nak tambah air sebab kita nak bagi dia masak lagi. Kalau siapa yang ada pressure cooker dia senang lah. Lagi cepat kan. Ni Kak Noh semua. Jadi kita tunggu sampai kambing ni betul-betul empuk lah. Ya, tunggulah sejam 2 lagi baru siap. Ni makin mendidih. Kita punya kari dah makin pekat, tapi belum masak lagi. Kambingnya belum lembut, tapi Kak Noh sentiasa kacau. Sentiasa cantik supaya dia tidak berkerak di bawah. Kari dia memang pekat. Nanti Kak Noh akan tunjuk resepi masak nasi oren atau nasi sangkui untuk makan dengan kari kambing ni dan juga jelatah timun ya. Ini kita tunggu lagi sampai betul-betul dagingnya dah empuk. Kita tunggu lagi ya. Memang lama sebab masak kari kambing memang lama sebab kita nak dia betul-betul empuk. Makin mendidih. Ni Kak Noh letak rempah ketumbar. Ada rempah ratu masalah, rempah masalah lah. Kak Noh bubur sikit. Okey. Makin pekat kari kita. Kena kacau ya, takut dia berkerak kat bawah. Nanti kari kita akan jadi pahit. Kita masak lagi. Kari kita. Masak biar lagi dia bertambah wangi. Kita akan masak lagi lah. Kambing ni kambing memang kambing daging kambing kampung. Tetapi Kak Noh campur sikit dengan kambing kedai lah. Okey, alhamdulillah, kita tunggu lagi ya. Lama lagi kawan-kawan nak untuk empukkan daging kambing ni. Masih lagi berjalan masaknya. Sabar ya kawan-kawan. Sambil-sambil Kak Noh masak daging kambing tadi, Kak Noh kemas rumah. Bersih-bersihkan apa yang patut. Susun biskut-biskut, kuih-kuih yang telah Kak Noh buat. Bersihkan kawasan-kawasan rumah. Okay, kita masih lagi berjalan dengan masakan kari kambing kita. InsyaAllah nanti menyusul masak nasinya dan jelatahnya ya. Alhamdulillah. Inilah hasil kari kambing kita. Resepi mak mertua Kak Noh.
Alhamdulillah dah siap. Beginilah pekat dia. Alhamdulillah siap. Sekarang dah pukul 10 lebih. Lebih kurang 2 jam lah Kak Noh masak kari kambing ni. Kak Noh letak juga asam sikit, asam keping untuk neutralize rasa kambing tu. Jadi dia rasa masam, pedas dan memang sedap lah. Dia cukup rasa. Inilah dia. Nanti Kak Noh akan tunjuk cara buat nasi orennya atau nasi sangkuik dan jelatah timun ya. Ini bahan untuk kita buat nasi oren: bawang merah, bawang putih, halia, margarin. Ini oren sangkuik, satu tin susu, bunga lawang dengan kayu manis. Ini rempah nasi yang untuk rempah nasi biryani tu Kak Noh ambil sikit. Beras, air mengikut sukatan. Nanti Kak Noh akan tunjuk juga macam mana nak buat jelatah ya. Benda pertama ialah kita letak margarin. Letak margarin. Kalau nak letak minyak sapi pun boleh, tapi Kak Noh tak minat, jadi tak minat minyak sapi. Sedikit minyak. Minyak ni untuk fungsi dia untuk tidak menghanguskan margarin. Ni walaupun mentega dia belum cair semua, kita boleh letak bawang merah, bawang putih, tak payah banyak ya. Lepas tu sedikit halia. Dan jangan lupa kayu manis dan bunga lawang. Kita tumis dulu. Nasi ini dipanggil nasi oren kerana kita letak oren sangkuik. Kalau ada kulit limau sangkuik tu kita parut, ambil yang orennya tu, boleh juga bubuh masukkan dalam ni. Ini adalah menu yang simple. Kita tumis sampai naik bau ya. Dah cair semua, bawangnya pun dah wangi. Kita masukkan air. Sukatan air ni nasi satu, beras tu satu pot, air tu jadi 2. Dia satu nisbah 2 ya. Okay, ini Kak Noh 4 cawan beras, jadi airnya 8 cawan ya. Kak Noh pakai sukatan yang ni, mangkuk yang ni. Mangkuk yang ni. Ni kita tunggu air mendidih, baru kita letakkan beras ya. Okay, sementara Kak Noh tunggu nasi, sekarang Kak Noh nak buat jelatah dulu. Nasi kita belum baru nak mendidih, jadi Kak Noh nak dulu. Tunjuk bahan-bahan untuk buat jelatah dulu. Ni nanas, timun, bawang merah, carrot,
cili merah, dan udang kering yang Kak Nola sangrai dan Kak Nola tumbuk. Nanti ada gula juga. Jadi antara kita akan buat jelatah ni nantilah. Sebab itu kita nak pergi ke nasi dulu ya. Okey. Benda pertama kita buat, kita letak garam dulu. Letak garam sikit. Dan kita letak beras basmati kita. Basmati kita. Kita kacau. Kita masak sampai beras ni, nasi ni kering lah. Sementara tu kita letak susu ya, dan oren sangkuit kita. Kita akan terus kacau sampai dia mendidih, mendidih dan beras airnya menyusut lah. Okey, kita biar dulu. Sambil-sambil tu kita kacau, takut nanti berasnya kat bawah berkerak. Kita tunggu dulu ya. Okey, kita potong sayur-sayur salad kita yang jelatah ya. Anu tak boleh nak pakai papan, tak biasa. Sebab nampak lambat. Jadi kalau pakai macam ni. Kalau lebih suka pakai macam ni, dia lagi cepat. Ini jelatah yang simple je. Kita potong semua bahan-bahan ni sementara kita tunggu nasi tu mendidih. Dan Kak Noh juga telah panaskan kari kambing yang Kak Noh masak malam tadi. Jadi pagi ni Kak Noh tengah panaskan dan masak benda yang ni. Sebab kambing tak boleh masak pagi ni, takut tak sempat masak. Jadi Kak Noh masak malam tadi lah. Ini Kak Noh masak sekarang ni. Sebab yang ni sekejap je kan, tak memerlukan masa yang lama. Okay. Jadi kita potong semua bahan ni sampai siap ya. Okay, ni nasi kita dah hampir nak kering. Ni Kak Noh letakkan rempah tadi supaya dia lebih wangi lah. Nasi ni ada bau wangi oren. Nama pun nasi oren kan. Ni kita tunggu sampai dia kering, nanti kita tutup ya. Kita kacau dulu supaya rempahnya merata. Ni Kak Noh dah tukar periuknya. Periuk tadi tu kecil sikit. Jadi ni Kak Noh tukarkan yang besar sikit ya. Okay. Kita tunggu lagi lah. Di sini Kak Noh sambung lagi potong sayur. Ni potong bawang. Tak maaf dia, Kak Noh lebih suka pakai macam ni. Bagi Kak Noh pakai pemotong tu leceh. Tak, bendanya bukan banyak pun. Ni bawang besar ya. Tapi walaupun pakai itu tetap ni macam ni halus, sedang-sedang.
bawang jangan potong kasar-kasar sebab nanti orang tergigit, orang tak berapa suka. Jadi kita buat halus sikit. Kita kena cekap. Dalam satu masa kita boleh buat 2-3 kerja, tapi yang tersusun lah. Ada yang kurang tu nak minta maaf sebab Kak Nur shoot sorang-sorang. Lepas pagi kan. Ini carrot. Nanti kita potong carrot. Kak Nur buat macam ni je. Ini paling senang. Kak Nur tak ada pemotong pun boleh, insyaAllah. Kita jangan besar sangat. Kecil-kecil macam ni. Dan itu kita tengok juga perut kita ya, takut angus pula bawah dia. Okay. Jadi dah macam ni, kita buat ini. Kita tekan tangan gitu. Dapat kan? Dia tetap halus. Tak semestinya ada pemotong kita. Tak ada pemotong kita tak boleh buat sehalus yang boleh. Nanti kita sambung ni potong carrot ni ya. Okey, nasi kita dah nak kering. Kita tutup ya. Walaupun air ada lagi tak apa, kita tutup je. Nanti dia akan kering sendiri. Kita kecilkan api. Kita tunggu sampai nasi kita masak. Nanti yang ni Kak Nur tutup dengan kain supaya dia buat dia tak keluar. Tapi yang ni dah hilang. Kita tunggu nasi ni ya. Ini sekarang kita potong nanas. Kita potong nanas pula ya. Dan kita potong macam ni je. Kak Nur punya jelata tak payah letak cuka ya, sebabnya nanas ni dah kita tak perlukan cuka. Nanti kita bubur cuka terlampau, orang kata terlampau tajam kita punya jelata. Rasa dia rasa tajam lah sebab terlampau masam kan. Okay. Kalau video Kak Nur tak berkualiti, minta maaf ya, sebab benda dibuat sendiri, jadi ada yang tak berapa nak cantik lah. Okay. Sekarang kita potong cili. Kalau cili Kak Nur pakai gunting, dia lagi senang. Ada kemudahan kan, jadi kita tak perlu nak bersusah-susah. Cili ni rasanya sebiji dah cukup, nak bagi color je kan. Sekarang ni lepas kita tengok color dia cantik, ada merah, ada oranye, ada hijau. Okay. Dan kamu kita nak letak udang kering. Kak Nur punya jelata mesti ada udang kering, baru dia sedap. Kita bubur. Okay.
gula letak dalam dia kita lebih dulu, nanti kita rasa, dan garam. Okay. Dan kita gaul. Dah siap, simple dan senang dibuat, tak makan masa pun. Cuma makan masa tu bila kita potong bahan-bahan tu je, yang lain semua kita campak-campak je dah siap. Okay, inilah dia jelatah kita, jelatah timun. Ada juga orang panggil acar, tapi acar selalunya acar yang dimasak. Yang ini kebanyakan orang panggil jelatah. Ini jelatah kita dah siap. Nanti kita tunggu nasi kita masak je lah. Kita tengok nasi kita. Ni nasi kita dah masak. Kita tak boleh sekarang, kita tak boleh nak hidangkan sekarang. Kita tunggu dia sejuk dulu, nanti baru kita hidang ya. Ini nasi kita dah siap. Agak basah sedikit, tapi tak apa. Kita hidangkan ya. Masukkan. Kita hidangkan dekat mangkuk. Nasi oren ni boleh makan dengan apa sajalah, ayam masak merah, okey, kita letak separuh dulu. Nanti kita letak air lagi. Kita dah tuang. Kita taburkan daun hiasan ya, bagi cantik. Okey, dan kita bubuh sedikit daun bawang goreng. Okey, dah siap nasi tomato kita. Nanti kita hidangkan kat tetamu, ahli keluarga saya, jiran-jiran yang terdekat lah. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ni Kak Noh masak untuk hari yang raya yang kedua, untuk esok. Jadi Kak Noh ingat nak buat nasi lemak. Ni Kak Noh tengah goreng ikan bilisnya. Kena goreng ikan bilisnya. Dan ni Kak Noh rebus telur. Jadi Kak Noh cadang nak buat nasi lemak untuk besok. Kak Noh buat mie goreng dan rendang ayam. Nanti kita tengok cara masak seterusnya ya. Sebab video ni Kak Noh cantum aja. Video hari raya pertama, juadah hari raya pertama dan raya kedua, memang Kak Noh sengaja cantumkan sampai senang. Sebab tak nak, sebabnya bila raya ni kita sibuk sikit kan, jadi Kak Noh satukan aja, jadi supaya senang lah. Memang agak panjang sedikit, tapi senanglah Kak Noh kumpul sekali juadah. Masak juadah hari yang raya yang pertama dengan raya yang kedua, Kak Noh satukan aja. Ini ayam nak masak rendang kita. Kak Noh nak gaul dulu. Sebab Kak Noh nak goreng ayam ni. Kita Kak Noh gaul. Sebabnya ini ayam bukan ayam, kalau Kak Noh masak rendang selalunya pakai ayam pencin kan. Tapi yang ni tak ada ayam pencin. Jadi Kak Noh pakai ayam biasa. Tapi syaratnya kena goreng dululah ayam ni. Separuh masak, nanti baru kita buat rendang ya. Ini Kak Noh tengah goreng ayamnya. Ayam kita goreng separuh masak lah. Kita tengah goreng ayamnya. Kita goreng separuh masak. Ya, jangan lembek sangat, kena keras sikit sebab nanti dia basah dengan lembut juga, nanti kena santan kan.
Kita masak agak sedikit, masaklah jangan lembik sangat, yang ada keras-keras sikit lah, supaya nanti bila kena santan tu dia akan lembut juga lama-lama kan. Okey, ni dia. Nanti kita tunggu dia sampai kita goreng semua dah sampai garing ya. Ini Kak Noh dah mula masak sambal untuk nasi lemak besok. Ada video Kak Noh dah tunjuk cara Kak Noh masak sambal untuk nasi lemak ni. Kawan boleh tengok. Ini Kak Noh cuma tunjuk Kak Noh nak masak sambal aja. Kita tumis sambal ni. Nanti resepi untuk rendang tu nanti Kak Noh tunjuk ya. Ini Kak Noh nak masak sambal dulu. Okey, ini sambal tumis untuk nasi lemak kita dah siap. Sekarang ni Kak Noh nak masak untuk bahan-bahan rendang kita. Seperti tadi ayam yang kita dah goreng dan separuh masak. Ini rempah jintan manis dengan jintan putih dan bunga lawang dengan kayu manis. Ini daun kunyit dengan daun 5 perut. Gula kabung, serai dalam 7 batang. Kak Noh tak blend sekali, Kak Noh tumbuk je sebab ayamnya tak banyak. Ni bawang merah, bawang putih halia. Nanti kita masak ya. Okey, kita mula memasak. Yang pertama kita buka api dulu. Okey. Yang ni cili yang Kak Noh blender tadi. Kita masukkan cili. Kak Noh punya rendang ni tak ditumis, tak di apa ya. Cuma lebu-lebu je. Rendang, orang kata rendang zaman dulu lah. Dulu kan tak ada ditumis semua, tak ada. Jadi yang ni memang kita bubuh macam tu je. Kita masak cili ni. Kita bubuh bawang merah. Bawang merah ya. Halia jangan banyak, nanti rasa pahit rendang kita. Rempah Kak Noh untuk masak rendang ni simple dan tak renyah. Kadang orang nak kena lengkap semua benda baru nak masak kan. Kak Noh tak. Apa yang ada, yang Kak Noh rasa sesuai, Kak Noh akan buat. Ini lengkuas, Kak Noh ketuk aja. Ini serai. Ni gula ni nanti kita bubuh. Dulu. So disebabkan ayamnya Kak Noh dah goreng dulu. Jadi kita tak makan masa yang lama lah untuk masak rendang ni. Jadi kita bubuh santan. Ini santan pekat ya. Jadi kita tak perlu banyak Allahu Akbar. Tak perlu banyak masa nak gunalah, nak pakai. Kita sekejap je. Tumis rempah ni sampai kering. Dah agak pekat baru kita letak ayam. Kita bagi masak dulu rempah ni. Kak Noh ni suka masakan yang simple dan ringkas. Dan tak perlu banyak gunakan masa yang banyak lah. Jadi kita tak perlu nak buang masa. Tapi dalam masa yang sama, walaupun masakan ni ringkas, insya-Allah ianya tidak menjejaskan rasa. Insya-Allah ya. Kita tumis sampai kita tunggu rempah ni masak dululah. Ni dah mendidih kita punya santan ni. Kita letak rempah kita. Rempah yang simple aja. Okey. Kita jangan letak perasa dan apa dulu, nanti letak yang sebab ayamnya kita dah letak juga garam. Tunggu sedikit lagi kering, macam dah pecah minyak, nanti baru kita letak ayam ya. Okey, ni dah mula pecah minyak, kita letak ayam kita. Ayam dia. Bila kita ayam yang, sebab ini bukan ayam pencing, kalau kata ayam telur tu. Kalau ayam telur kita tak perlu nak goreng dulu. Tapi disebabkan ini ayam biasa, ayam daging. Jadi kita kena, kalau tak nanti dia hancur. Tak cantik dia kita punya rendang. Kalau Kak Noh, kalau ayam biasa ni, ayam daging ni Kak Noh akan goreng dulu. Supaya nanti tak adalah hancur sangat kan. Okey. Ni kita masak sampai dia kering sikit lagi, kita letak krisik. Perlahan lagi ya.
tak rasa lah garam. Ingat ya, garam tadi sebab kita ayam kita letak garam. Jangan letak garam banyak ya, sangat masin. Kita letak sikit dulu. Dan perasa sikit. Dan ini gula kabung ya, gula enau. Kita letak ni, tak apa nanti dia larut juga kan. Kita masukkan. Bagi Kak Noh, kekurangan bahan itu tidak menjadikan halangan untuk kita mencipta satu resepi yang tetap sedap walaupun dengan resepi yang simple. Orang nak kena cukup rempahnya baru nak jadi rendang, nak jadi itu, masak apa pun nak kena letakkan. Orang tua kita dulu bukan ada sangat, dia letak gitu je dah. Sedap, kita suka makan pun kan. Yang penting kita dah kreatif dalam menyediakan juadah untuk keluarga kita. Ini kita masak sampai dia kering lagi ya. Kak Noh nak dia kering sedikit lah. Ataupun tak adalah sampai kering betul-betul, tapi biarlah dia kering sedikit dan baru kita letak krisik dan letak bahan yang lain ya. Okey, tengok rendang kita dah pecah minyak. Dah cantik ya, dah pecah minyak, dah cantik. Kita letak daun 5 perut. Lepas tu kita bubur daun kunyit. Daun kunyit. Kita bubur lebih sikit lah. Lepas tu kita letak kerisik ya. Kita letak sikit-sikit dulu kerisik. Kawan-kawan boleh cuba resepi yang ringkas dan tak memerlukan banyak tenaga. Separuh orang kena masak sampai berjam-jam kan. Kak Noh punya paling lama pun 45 minit lah. Kalau tak pun setengah jam, insya-Allah. Dah siap. Kalau kita guna dua dapur, macam satu menggoreng, satu lagi kita goreng rempah, insya-Allah dia akan cepat siap. Rendang ala Kak Noh lah, style Kak Noh. Kalau kawan nak cuba, kasih cubalah. Insya-Allah sedap. Ini Kak Noh nak makan dengan nasi lemak besok. Jadi rendang kita, nasi lemak kita ada rendang ayam. Ni jangan lupa juga ya, tadi Kak Noh letak apa tu? Letak asam keping, sekeping lah untuk neutralkan rasa lemak dia tu. Jadi kita kena masam sikit baru dia ada rasa, ada masak, ada pedas, ada manis lah gitu. Kita letak asam keping sikit ya. Okey, kita tunggu lagi sekejap, nanti kita angkat ya. Okey, ni dah rendang kita dah siap, alhamdulillah. Kak Noh nak dikering macam ni. Nampak cantik kan? Ni Kak Noh biarkan dulu. Besok pagi nak makan baru Kak Noh. Ni Kak Noh akan tutup dekat kuali ni, tutup aja. Besok pagi Kak Noh akan panaskan balik. Dan baru Kak Noh hidang lah. Petuanya untuk rendang kita tidak basi ataupun akan rasa basi. Jangan letak dia di tempat yang simen lah, maksudnya dekat bawah lantai. Selalunya kita letak dekat simen. Walaupun marmar, dekat dapur kita atas marmar, termozet. Tapi itu akan menyebabkan makanan kita basi. Sebab simen tu sejuk. Jadi petuanya jangan letak kat mana-mana. Kita letak biarkan dia dekat dapur ni. Supaya nanti dia kekal tak basi dan sedap. InsyaAllah ini memang petuanya. Kak Noh selalu macam tu. Kalau makanan yang ada dekat dapur, jangan angkat. Biarkan, besok kita nak panaskan balik kan. Jadi biarkan dia kat sini. Okey. Inilah kita besok. Kita makan untuk juadah besok. Makan dengan nasi lemak, rendang, ayam. Style Kak Noh. Selamat mencuba. Jumpa lagi lain video ya. Assalamualaikum. Inilah juadah Kak Noh hari ni. Tadi Kak Noh dah masak ni nasi oren, nasi sangkuik. Ini Kak Noh siapkan. Jelatah kita. Ini kari kambing. Dan ini kuih-muih yang seadanya.
inilah nanti akan dijamu oleh jiran-jiran Kak Noh. Alhamdulillah seadanya dan bersentiasa bersyukur. Kita akan tunggu selesai solat hari raya, kita akan bermaaf-maafan di antara jiran dan kita akan menjamu selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kak Noh. Hari ini adalah hari 1 Syawal. Semua umat Islam merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Kak Noh daripada Nur Aini Carey Channel mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Kalau ada salah silap maafkan Kak Noh, ada kekurangan daripada pihak Kak Noh minta maaf banyak-banyak. Kepada subscriber Kak Noh, terima kasih banyak-banyak. Selamat hari raya, maaf zahir batin. Kepada semua kawan-kawan, selamat hari raya dan semoga kita berbahagia semua. Hari ini hari yang indah lah untuk kita, walaupun raya kali ini raya yang berbeza, tapi kita tetap merayakannya sebagai tanda kesyukuran seadanya kita. Kak Noh mohon segala kebaikan dan keberkahan itu dari Allah. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan segala apa yang berlaku pada kita ini ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain video.